Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, hari ini cikgu akan ajar mata pelajaran Muamalat Darjah 6. Okey, dalam Muamalat Darjah 6 ni kita masuk pelajaran yang pertama iaitu Al-Mukhabarah dan juga Al-Muzara'ah. Mukhabarah, Muzara'ah. Apa benda ni? Apa maksud mukhabarah dan muzara'ah? Okey, kita lihat maksud pengertiannya dahulu. Apa maksud mukhabarah dan muzara'ah? Kita lihat yang pertama, bererti pawah. Mukhabarah, muzara'ah ni bermaksud pawah, iaitu apabila seorang yang mempunyai tanah menyerahkan kebun atau binatang ternakan kepada orang lain untuk diusahakan dan hasilnya akan dibahagikan antara mereka berdua. Bezanya, jika benih daripada pekerja disebut mukhabarah. Sebaliknya, jika daripada tuan tanah disebut muzara'ah. Faham? Belum faham lagi kan? Okey, kita tengok apa makna pawah ni tadi. Kan tadi mukhabarah muzara'ah ni bererti pawah. Tak pernah dengar? Kalau kita lihat daripada info, apa makna pawah ni? Okey, pawah bermaksud dia kaedah membahagikan dua hasil antara tuan punya dengan orang yang mengusahakannya. Okey, itu maksud pawah. Contohnya tadi kan, tuan punya tanah dengan orang yang usahakannya. Itulah pawah, dia bagi dua. Lepas tu kalau dapat hasil dia kata, okey kita bagi dua. Bagi dua hasilnya, keuntungannya. Itu yang pertama. Jadi cuma bezanya kalau katalah kalau yang berkebun, orang yang benihnya daripada pekerja disebut mukhabarah. Kalau yang daripada benih benih pokok lah, contohnya lah benih pokok sawit daripada pekerjanya yang nak usahakan tu disebut mukhabarah, tapi kalau daripada tuan tanah ialah muzara'ah. Benihnya daripada tuan tanah muzara'ah, kalau daripada yang usahakannya disebut mukhabarah. Okey. Jadi mukhabarah muzara'ah ni kalau dalam muamalat dia tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi kalau kita buat tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu yang kita akan belajar. Kenapa ada orang kalau kata A ada tanah, B dia tukang usahakan. Kemudian dia kata, tuan tanah cakap okey jom kita kongsi, kita gabunglah, kita bergabung, nanti hasilnya kita bagi dua. Kenapa tak boleh? Kita tengok sebab-sebabnya nanti. Okay, kita lihat dahulu dalil pengharaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, "Kunna aksarat ansar haqlan, fakunna nukri al-arda ala anna lana hazihi farubbama akhrajat hazihi walam tuhrij hazihi fanuhina an zalika walam nanha anil waraq." Bermaksud, kami dari kalangan orang Ansar paling banyak memiliki kebun di Madinah. Di antara kami ada yang memberi izin untuk diusahakan kebunnya. Apabila hasilnya maka pengusahanya mendapat bahagiannya, dan apabila tidak, maka tidak mendapat bahagiannya. Kemudian kami dilarang daripada melakukannya. Namun kami tidak dilarang apabila memberi upah dengan wang. Dekat ujung sekali tu ada pula boleh pula. Kenapa tadi atas tak boleh, bawah boleh? Nanti kita akan belajar. Okey. Jadi hukum mukhabarah muzara'ah adalah tidak sah di sisi syarak. Tak boleh, tak sah lah. Maknanya kalau kita bermuamalah secara ni mukhabarah muzara'ah ni adalah hukumnya tidak sah. Okey, bagaimana contoh yang dikatakan mukhabarah dan muzara'ah ni? Kita nak fahamkan lagi. Kita tengok contoh yang pertama. Kan tadi pemilik tanah orang pertama menyuruh orang lain menanam pokok kelapa sawit di tanahnya tanpa upah. Okey, A pemilik tanah. Okey, B adalah orang yang nak mengusahakan tanah tersebut. Jadi pemilik tanah kata, okey, kau pergi tanam pokok kelapa sawit. Kemudian kalau tidak dapat hasil, kita bagi dua. Okey, jika benih yang dikeluarkan oleh pemilik tanah
Kalau benih kelapa pokok sawit tadi tu daripada pemilik tanah dinamakan muzara'ah. Kalau pemilik tanah dia cuma kasih dia kata okey tanam je kat tanah kebun saya. Tapi dia punya benihnya daripada pengusaha dinamakan muhabarah. Muzara'ah, muhabarah. Muzara'ah benih daripada pemilik tanah, muhabarah daripada pengusaha. Okey, itu yang pertama fahamkan. Macam mana tadi cikgu cakap? Boleh faham ke tak faham? Okey, ada dua orang kan? Iaitu satu pemilik tanah, satu pengusaha. Lepas tu dia bergabung, lepas tu dia kata nanti bahagikan sama rata kalau dah dapat hasil. Kalau benih katalah ni untuk berkebun. Kalau benih kelapa sawit tu daripada pemilik tanah dinamakan muzara'ah. Tapi kalau benih itu yang membawanya adalah pengusaha dinamakan muhabarah. Okey, itu untuk yang berkebun ataupun pertanian. Okey, kalau contoh kedua, ni penternak pula. Pemilik lembu menyuruh orang lain menternak lembu miliknya tanpa upah. Dia tak bagi upah. Sama macam tadilah. Pengusaha pemilik tanah tadi dia tak bagi upah pada pengusaha tu untuk kerjakan ladang dia. Yang ni pula pemilik lembu ni penternak lah. Dia suruh orang yang kedua iaitu menternak lembunya tanpa upah. Apabila lahir anak lembu yang pertama, maka jadi milik penternak. Kemudian anak lembu yang kedua, bila lahir nanti anak lembu yang kedua jadi pula kepada pemilik lembu. Jadi milik pemilik lembu. Okey, kat sini tadi yang ni penternak. Dia ada lembu, dia suruh orang lain menternak lembunya. Jadi katalah dah ternak-ternak, lahir anak lembu yang pertama, jadi milik anak lembu tadi milik kepada penternak. Tapi kemudian lahir nanti dah ternak lagi, lahirlah anak lembu yang kedua menjadi pemilik lembu pula. Okey, itu contoh-contoh yang dinamakan muhabarah dan muzara'ah. Kenapa? Apa sebab? Apa sebab kita dihukumkan tidak sah muamalah secara muzara'ah dan muhabarah ni? Kenapa tak boleh? Kenapa tak sah? Yang pertama, dia ada dua sebab je. Kenapa tak sah? Satu, Nabi larang. Larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi. Yang kedua, kenapa ia dihukumkan tidak sah? Sebab ada pihak yang dizalimi kerana hasil tanaman atau ternakan tidak dapat dipastikan sedangkan tenaga atau modal sudah dikeluarkan. Contohnya lah tadi kan, dua orang yang berkongsi katalah nak tanam pokok tadi. Orang yang ada tanah, pemilik tanah. Satu lagi adalah orang yang mengusahakan tanah tersebut. Okey, katalah dia kan bagi dua. Dia katakan kalau dapat hasil kita bagi dua. Sekali contoh pokok yang ditanam tak menjadi. Contoh dah ditanam pokok kelapa sawit. Pokok kelapa sawit tak menjadi. Mati semua. Maka ada pihak yang dizalimi di situ. Iaitu orang yang mengerjakannya tadi. Yang mengusahakannya tadi tu. Dah penat-penat tanam. Tak dapat hasil. Maka ada pihak yang dizalimi di situ. Okey. Itu sebab dihukumkan tidak sah. Tetapi kita boleh menjadikan muhabarah dan muzara'ah diharuskan. Dibolehkan pula. Bagaimana kita nak membolehkan muhabarah muzara'ah ni? Iaitu tengok cara supaya muhabarah dan muzara'ah diharuskan. Senang saja, simple je. Iaitu pemilik tanah sewakan tanahnya dengan kadar nilai tertentu. Contohnya 100 sebulan. Untuk diusahakan ataupun pemilik lembu mengupah orang lain menternak lembunya dengan bayaran upah tertentu seperti
RM50 sebulan. Iaitu tu boleh. Maksudnya macam mana nak bolehkan ni? Contoh tadi ada pemilik tanah dengan pengusaha tanah. Pengusaha kan. Pemilik tanah kata, okey saya ada ladang ni. Awak usahakan saya bagi sewa. Tanah ni untuk awak usahakan. Sebulan awak kena bagi saya 100. Nanti hasilnya untuk siapa? Untuk pemilik tanah ke? Tak. Hasil kalau dah ada, jadilah untuk milik kepada pengusaha tanah tersebut. Tu baru adil di situ. Pemilik tanah dia dapat duit RM100 sebulan contohnya. Yang pengusaha tanah pula, dia dah tanam pokok kan, dah dapat hasil. Dia dapatlah hasil untuk diri sendiri. Tak payah bagi dua lagi. Sama juga dengan kalau yang pemilik lembu tadi tu, dia upah. Dia bagi upah. Itu cara untuk mukhabarah muzara'ah ini diharuskan. Hukum asalnya tak sah. Tetapi boleh jadi harus. Kenapa? Sebab tadi kita sewakan dan untuk yang pemilik tanah. Okey, dan juga kalau untuk penternak, kita bagi upah untuk orang itu menternak. Itu adalah cara untuk harus. Okey, kita lihat pengajaran dekat sini. Apa pengajaran kita dapat daripada mukhabarah juga muzara'ah? Yang pertama, Islam mengajar umatnya untuk bermuamalat secara benar dan adil. Tidak ada berat sebelah. Macam tadi kan asalnya tu kongsi, tapi tak, yang tuan tanah tak ada keluar apa-apa pun. Terima kasih, di tanah saya je. Awak usahakan, lepas tu hasil dia nak pula. Jadi kat situ tak ada keadilan di situ. Jadi sebab itu Islam ni mengajar untuk umatnya bermuamalah secara benar dan adil dengan cara tadi kita sewakan. Okey. Yang kedua, dapat mengelakkan diri dari berlaku kezaliman sesama insan ketika bermuamalat. Dan yang ketiga, Islam menggalakkan sifat tolong-menolong dalam menjalani aktiviti seharian. Jadi ini pengajaran daripada tajuk kita, iaitu mukhabarah dan juga muzara'ah. Okey. Jadi ini sajalah pelajaran untuk hari ini. Jadi harap awak semua faham. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.